penolong kanan akademik Puan Zawana Harosela binti Cik Hussein, guru penolong kanan hal ehwal murid Encik Muhammad Zaidi bin Zahar, guru penolong kanan kurikulum, dan juga barisan guru-guru serta ibu bapa warga komuniti pendidikan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 51. Jadi insya-Allah seperti semua program kita sepanjang 2 tahun ini, program kita malam ini juga kita laksanakan secara atas talian melalui live streaming dalam fungsi Google Meet Stream. Jadi terima kasih kepada unit D5 Cikgu Refiuddin yang membantu dalam menjayakan urusan teknikal program kita pada hari ini. Dan untuk makluman semua, hari ini kita bersidang untuk menjayakan program ceramah sempena Maulidur Rasul anjuran Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama unit bimbingan dan kaunseling serta unit D5 SKPP 51, yang mana program ini memberikan kita ruang khusus untuk mengingati hari kelahiran Rasul kesayangan kita semua, insya-Allah. Jadi insya-Allah juga melalui perkongsian kita pada malam ini yang bertajuk Figura Ikutan Abadi, kita berdoa semoga ia menjadi saham untuk kita di dunia maupun akhirat dalam kita sama-sama menghidupkan hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda. Baiklah, malam ini kita ditemani oleh tetamu istimewa yang kita bawakan khas untuk semua yang akan menjadi penceramah kita malam ini. Seperti yang kita dapat lihat daripada poster-poster digital yang kita sebarkan, malam ini kita bawakan PU Razi khas untuk semua. Jadi kalau dulu pepatah Melayu berkata tak kenal maka tak cinta, tapi malam ni kita tukar sikit jadi versi Islamik. Tak kenal maka kita ta'aruf. Jadi mari saya bacakan serba sedikit latar belakang mengenai PU kita pada hari ini. Dan saya yakin lepas ni juga PU akan menambah sedikit lah latar belakang beliau. Saya bacakan serba sedikit mengenai beliau. Okay, nama penuh beliau ialah Muhammad Fakhrul Razi bin Muhammad Hanafi, merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik lelaki. Telah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Dan dari segi kelulusan akademik dan latar belakang beliau mempunyai sijil perubatan di Islam Darus Syifa, diploma tahfiz Al-Quran dan Qiraat dari KUIS, ijazah sarjana muda syariah dan undang-undang dari USIM, ijazah sarjana muda usuluddin dan falsafah dari UKM, sarjana undang-undang dari UKM, diploma amalan guam syar'i dari UiTM, dan dalam proses pengajian melanjutkan pengajian di peringkat doktor falsafah bahagian undang-undang UKM, ijazah sarjana muda psikologi OUM. Itu serba sedikit. Saya bagi teaser dahulu tentang latar belakang PU kita pada hari ini, sebab saya yakin PU juga akan berkongsi lebih banyak lagi tentang diri beliau. Jadi insya-Allah malam ni kita akan dengarkan ceramah daripada PU kita. Jadi tengok pun kita dah nampak dah PU kita, tengok dah tengok. Kenal pun dah kenal. Tinggal nak dengar je penyampaian daripada PU malam ni. Jadi insya-Allah dengan tajuk Figura Ikutan Abadi, saya serahkan kepada PU untuk sesi ini mungkin bagi 30-45 minit sebelum kita teruskan ke sesi soal jawab bersama dengan audiens kita malam ini. Silakan PU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis yang mulia ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku,
perbetulkan simpulan lidahku, fasihkan tuturku. Yang saya hormati pengerusi majlis ataupun staff moderator kita, Cikgu Amirul Luqmanul Hakim bin Idris, yang saya hormati, yang berbahagia Tuan Guru Besar Encik Zulkifli bin Hussein, Puan Hasnah binti Isnon, penolong kanan akademik dan pentadbiran, Puan Zawana Harusela binti Cik Hussein, penolong kanan hal ehwal murid, Encik Muhammad Zaidi bin Zaha, penolong kanan kurikulum, penyelaras program Ustaz Muhammad Hakimi bin Ali, sahabat saya, dan juga Puan Nur Azlina binti Ali, serta setiausaha Puan Zarina binti Razali. Baik. Dan seterusnya kepada ibu bapa dan juga adik-adik pelajar semua. Apa khabar semua? Oh lupa, tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Ada yang boleh jawab, yang dalam Ada yang boleh jawab. Okey. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jawab. Wakil. Sebagaimana yang dirancang malam ini, kita dapat bersama-sama secara maya ni lah, secara online ni. Ada yang tengok Maharaja Lawak Mega ke? Sambil dengar ceramah dia tengok Maharaja Lawak Mega pula. Okey. Sekejap aja Ustaz. Ustaz ceramah sekejap. Ustaz pun nak tengok juga ni. Sama-sama waktu siaran tu. Ustaz pun nak tengok juga. Jadi adik-adik tunggu sampai habis. Okey. Baik. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, guru-guru, ibu bapa semua. Ini adalah bulan Rabiul Awal. Kan? Bulan di mana Nabi SAW diputrakan, dilahirkan. Maka kita ambil kesempatan ini bagi memperingati Nabi SAW. Ustaz tengok tadi ada yang dia punya background dia ada Roblox, kan? Ada yang Dota, ada yang apa lagi? PUBG. Ini semua adalah mainan-mainan zaman kini yang adik-adik semua kenal. Bahkan ibu bapa pun tak tahu apa tu PUBG Ustaz. Dia ingat PUBG. Kan? Rupanya permainan-permainan yang adik-adik lepas PDPR pergi klik, kan, main game dan sebagainya. Itu antara mainan adik-adik sekarang. Adik-adik kenal sangat siapa watak-watak dalam permainan tu, game tu, siapa watak yang jadi warrior, yang yang perempuannya, yang lakinya dan sebagainya. Tapi kenal tak Nabi? Itu soalan dia. Kenal tak Nabi? Jadi penting untuk bagus. Siapa yang jawab tu terkejut Ustaz. Kenal. Okey, Sofia ke apa tadi? Okey, kalau kenal bagus, tapi nak kenal lagi. Nak kenal sampai kita rasa dah tak nak dah kenal mainan ke game ke, nak kenal Nabi je. Nak baca tentang Nabi, nak tahu tentang Nabi, nak kasih Nabi, nak sayang Nabi. Nak tahu sampai tahap macam itu. Okey, minta Ustaz Amirul klik slide-slide berikutnya. Okey, Ustaz akan berpandukan slide, adik-adik boleh tengok, boleh kongsi dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa, kan. Okey, next Ustaz. Tadi Ustaz Amirul dah perkenalkan Ustaz. Ustaz adalah hamba Allah yang masih belajar, masih menuntut ilmu, dan Ustaz bercita-cita nak belajar sampai mati. Kan, adik-adik pun kena macam tu. Terus belajar, terus. Okey, Ustaz, next. Okey, next. Ni semua inilah. Tu Ustaz tanya tu, hai apa khabar? Oh. Okey, ini perasaan adik-adik. Alah Ustaz. Okey, tak apa, bagi yang slide tadi. Alah Ustaz, nak ceramah ni, nak online ni. Macam ni perasaan awak tu? Tengok muka dia. Alah, malam-malam nak dengar ceramah, siang dah PDPR, malam nak macam ni. Macam-macam perasaan adik-adik. Betul tak? Betul tak Ustaz kata ni? Betul kan? Siapa nak jawab ya cakap. Tulis je dekat ruangan chat tu. Nanti Ustaz baca ruangan chat awak. Okay, next. Sebelum Ustaz nak cerita panjang lebar lagi,
Ustaz kena sampaikan terlebih dahulu. Adik-adik kena kenal diri adik-adik. Adik-adik darjah 1 ke, darjah 2 ke, darjah 3 ke, kena tahu. Bila ustaz tanya ataupun mak ayah tanya, siapa ciptakan kita? Kita kena jawab, Allah. Siapa ciptakan pokok? Allah. Siapa ciptakan hujan? Allah. Siapa ciptakan COVID? Allah. Kan? Jadi kalau Allah ciptakan semua, kenapa kita marah hujan? Allah, tengok hujan tak dapat pergi jalan-jalan. Kenapa ada COVID ni tak dapat pergi sekolah? Kenapa kita marah? Sedangkan semuanya Allah yang ciptakan. Okey, sebab tu kita kena kenal diri kita. Okey, next slide. Lepas ni adik-adik boleh tanya, kan. Adik-adik tengok ustaz bagi contoh tu. Adik-adik, kita ni bermula daripada alam roh. Alam roh. Alam roh ni kat mana? Alam roh ni yang biasa kita dengar ustaz-ustaz kata rezeki kamu, jodoh kamu, umur kamu telah ditetapkan sejak azali. Sejak azali kat mana? Kat alam roh. Sebab tu kita pernah berjumpa. Kita rasa macam pernah berjumpa. Contoh, awak pergi ke alam manda. Adik-adik pergi ke alam manda, adik-adik lalu tengok, budak tu macam pernah kenal. Dia kat sekolah saya ke? Awak pun ada terfikir macam tu. Sedangkan awak tak pernah jumpa dia. Itu adalah pertemuan pertama awak. Rupanya awak pernah bertemu di alam roh. Daripada alam roh, maka ditiupkan setelah kandungan seorang ibu lebih 4 bulan, maka dimasukkan dalam perut mak awak tu. Dalam alam rahim nama dia. Ada tak yang keluar daripada pintu peti sejuk? Ada tak? Ataupun yang keluar daripada almari? Ada tak? Tak ada kan? Semua orang keluar daripada perut mak kan? Ada tak yang keluar daripada bonet kereta ke? Tak ada kan? Semuanya keluar daripada perut mak. Keluar daripada perut mak, susah ke, senang ke, sakit ke, gembira? Ada tak mak dia yang lahirkan anak dia tengah ketawa? Kah. Lepas tu awak pun lahir. Mak saya lahirkan saya ketawa, ustaz. Kan? Awak cakap macam tu. Ada ke? Semua sakit kan? Nangis mak awak nangis, sakit. Lahirkan awak. Awak keluar je daripada perut mak awak pun wek. Ayah awak pun azankan awak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada pula azan macam tu. Sampai nurse kata, tu lagu raya bang. Kan? Tu takbir raya. Kan? Ayah awak ni buat slack pula kan. Okey. Setelah awak lahir, daripada awak kecil umur 1 tahun, siapa ada adik 1 tahun? Siapa ada adik 2 tahun? Siapa ada adik 3 tahun? Dia lari-lari, dia main-main, dia nak isap susu, main je kerja. Asyik nak tengok Omah Hana, asyik nak tengok Didi and Friend aja. Semuanya sampailah masuk tadika, masuk darjah 1, darjah 2, darjah 3 sampai darjah 4, darjah 5. Awak ada abang pula yang tingkatan, ada kakak pula yang kat universiti. Semua itu berada kat mana? Dekat atas dunia ni. Dan ada tak awak tengok kawan-kawan awak, dulu dia ada, sekarang dia dah tak ada. Dia dah meninggal. Ataupun yang awak kenal, atuk awak sebagai contoh. Dulu balik kampung jumpa atuk, sekarang atuk dah tak ada, dah meninggal. Atuk pergi mana? Atuk pergi masuk ke alam kubur, alam barzakh. Nabi SAW sebut, innal qabra awwalu manazilal akhirah. Kubur rumah pertama kita adik-adik. Nanti kita mati, kalau kita bawa amal soleh banyak-banyak, kalau kita ingat Nabi banyak-banyak, kita sayang Nabi banyak-banyak, kita ikut apa yang Nabi pesan, maka alam kubur kita bahagia. Alam kubur kita seronok sementara kita tunggu berlakunya kiamat. Kiamat ni, susahnya kiamat ni, nanti Ustaz tunjukkan carta aliran kita. Kat mana kita berada dan apa lagi yang kita kena tempuh. Sehinggalah alam mahsyar, daripada alam mahsyar lah, maka nanti keseluruhan manusia dihimpunkan. Kalau sekarang ni adik-adik, manusia direkodkan ada 7.7 bilion
penduduk dunia sekarang ni, tahun 2021. Awak bayangkan daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah manusia yang terakhir diberanakkan. Ada berapa ratus bilion orang. Ada berapa ramai orang. Nanti Ustaz bagi tahu. Seorang sahabat dia tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, macam mana nak kenal umat Muhammad?" Nanti Nabi jawab. Nak tahu ke? Nak tahu. Nak tahu ke? Tak nak. Lantak awak lah Ustaz yang ceramah. Awak dengar je. Kan? Baik. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Okey, Ustaz Amirul, next. Apa slide lagi? Ini adalah putaran yang awak akan lalui sampai alam mahsyar. Awak tengok perjalanan awak ni. 1 tahun, satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Sekarang anda baru berada di alam dunia. Adik-adik darjah 1 ke, adik-adik darjah 5 ke, tengok alam dunia. Lepas ni mati ada alam kubur. Lepas tu berlaku hancurnya alam semesta ini. Kemudian hari kebangkitan. Semua manusia ditiup malaikat Israfil tiup sangkakala, semua mati. Sekali lagi tiup, semua dibangkitkan. Bila kita dah bangkit, rupanya kita berada di padang mahsyar. Daripada padang mahsyar itulah kita tercari-cari. Mana Nabi SAW? Nabi ni tak nampak ke aku? Kan? Macam mana Nabi nak nampak kita? Sebab tu seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, nanti ramai-ramai manusia tu, macam mana kau nak kenal umat Muhammad? Macam mana kau nak kenal kami ni semua, ya Rasulullah?" Maka Nabi bagi tahu, "Aku akan kenal kamu melalui anggota wuduk yang bercahaya, kesan daripada ambil wuduk dengan sempurna." Maksudnya, apa anggota wuduk? Muka, basuh betul-betul, jangan cincai-cincai. Tangan, apa lagi? Kepala, telinga dan juga kaki akan bercahaya sebagaimana? Sebagaimana bulan purnama. Maksudnya kalau adik-adik malam-malam, kalau tengok bulan terang, bulat, cerah, kita tengok, kita boleh nampak bumi ni dengan keadaan apa? Diterangi oleh bulan purnama. Umat Muhammad nanti akan bercahaya semua anggota wuduknya. Kesan daripada ambil wuduk yang sempurna. Orang akan kenal, dia umat Muhammad. Adik-adik, daripada situ akan lalu lagi zaman ataupun alam yang mana kita akan dihisapkan, diserahkan amal, catatan amal soleh, amal jahat kita dan sebagainya, dan sampailah nanti kita ke titian sirat. Ketitian sirat nanti satu alam. Kalau Nabi SAW adalah orang yang pertama melangkah. Nabi langkah je titian sirat ni, Nabi terus sampai di hadapan pintu syurga. Nabi tak masuk lagi. Nabi tunggu umat Nabi untuk melintas titian sirat. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang naik kenderaan, ada yang secepat halilintar, secepat kilat, ada yang pijak aja terus jatuh dalam neraka Jahannam. Semuanya berdasarkan amalan masing-masing di atas muka bumi. Sebab tu kalau jadi mak ayah, kalau mak ayah yang tengah menonton ni, kak, abang, memang susah sekarang ni nak besarkan anak. Banyak sangat dugaan. Bukan sekadar nak didik mereka, bukan sekadar nak membesarkan mereka, bahkan wang ringgit kita kena keluar beli peralatan sekolah, beli bayar ni buku dia dan sebagainya. Memang inilah kesusahan-kesusahan yang kita lalui, tapi wa'atharahum. Ini semua kesan-kesan amal soleh yang kita nak bawa nanti jumpa Allah supaya timbangan kita menjadi berat di sebelah amal kebaikan. Okey, next Ustaz. Boleh adik-adik boleh ikut setakat ni. Ni zaman awak. Ada zaman kanak-kanak, ada zaman remaja. Kalau awak berlari dekat masjid pun orang tak marah sebab awak kanak-kanak. Tapi kalau awak dah tua, main set tiang kat masjid. Kan? Atau awak ke main sorok-sorok pula kat masjid, mesti orang marah. Kan? Jadi awak zaman kanak-kanak tak apa. Ada silap sikit, ustaz tegur. Cikgu betulkan. Jangan marah cikgu, jangan marah ustaz. Sebab ustaz tengah betulkan awak. Sebab tu ustaz kata jangan asyik main game aja. Jangan asyik dengan gadget aja, nanti mata sakit. Nanti kena pakai spek mata. Awak kata alah tak apa dia.
Sebab awak tak lalui lagi. Sebab selepas zaman kanak-kanak ada zaman remaja. Lepas tu zaman dewasa. Mak ayah awak, cikgu-cikgu semua dah lalu zaman dewasa ni. Okay, next. Okay, Ustaz Amirul, boleh? Okay. Jadi Ustaz nak adik-adik semua yang ada kat sini, jom. Kalau kita sayang Nabi, jom kita selawat. Ustaz, selawat ni awak ikut je kat rumah tu. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kan? Pernah dengar tak selawat ni? Seronok kan bila kita selawat? Bagus. Okay, jangan jerit, nanti jiran sebelah terganggu dia. Okay, next Ustaz, kita nak ceramah lagi. Seronok tak dengan ceramah? Seronok. Okay, adik-adik. Tengok ni. Bukankah kita daripada lemah kepada lemah? Kenapa Ustaz cakap macam tu? Okay, next Ustaz. Ustaz kena tekan slide je. Ini adalah kitaran hidup awak. Ada tak awak masa awak kecil ni naik tak stroller ni, baby walker ni, naik tak? Naik. Kan? Naik masa awak. Semua orang cakap awak ni dah jangan cakap Ustaz tengah cakap. Okey, semua orang cakap awak cute-nya. Kalau awak tengok Ustaz Hakimi kan, janggut dia panjang. Ada tak dia lahir-lahir janggut panjang macam tu? Kan? Mana ada. Jadi masa lahir tu cute aja. Kan, muka comel aja. Kan? Okey, next. Itu umur 4 hingga 9 bulan. Nurain Syafiqah angkat tangan. Okey, naik kan stroller. Stroller 9 bulan hingga 3 tahun, tak pandai jalan lagi. Ataupun awak ni nanti pergi pergi Alamanda ke, pergi IOI ke, duk berjalan apa semua, takut berlari-lari, mak awak pun letak awak dekat stroller. Naik kan? Okey, naik apa lagi? Next Ustaz. Ni kereta mainan, naik tak? Siapa pergi depan Masjid Putrajaya kan ada yang kereta mainan, boleh sewa, pergi jalan-jalan, ada bateri, ada kontrol. Pernah naik. Okay, good. Okay, next Ustaz. Masa ni awak umur 3 hingga 7 tahun. Okay, 7 hingga 12 tahun dia main kereta kontrol pula. Dia tak nak main video game, dia tak nak main apa gadget-gadget, dia main kereta kontrol. Siapa ada kereta kontrol? Dah tak ada dah. Saya. Masih ada lagi. Okay, next. Ni umur sampai 12 tahun, sampai darjah 6. Nanti dah besar sikit, 19 hingga 50 tahun. Dia beli kereta laju-laju punya ni. Tak apa. Jangan risau. Ustaz, ayah saya tak beli pun kereta ni. Tak apa. Ayah saya beli kereta kebal pun boleh. Jangan risau. Kan? Tak apa. Ini semua umur awak nak pergi sana, pergi sini, pergi jalan-jalan, naik kereta ni. Okay, next Ustaz. Lepas 50 tahun, ada tak yang naik kereta ni? Kereta kursi roda ni. Kereta sorong. Tak pernah. Memanglah tak pernah. Awak belum 50 tahun lagi. Atau awak ada tak yang naik kereta ni? Saya tak pernah naik. Saya tak nampak. Tapi masih ada serollernya kat rumah saya. Okay. Kalau Ustaz layan cerita awak ni sampai subuh tak habis. Okay, next. Lepas 50 tahun naik kereta apa pula? Cuba teka. Last kali kita naik kereta naik kereta tak? Naik juga. Tapi masa ni awak baring, duduk belakang. Takut tak? Takut. Kenapa nak takut? Semua orang akan mati. Orang yang takut mati sebab dia rasa amalan dia tak cukup. Sebab tu nak kena persiapkan daripada sekarang. Okay, next Ustaz.
Okey, kita selawat pula lagi. Ikut Ustaz Sebab kita kan sayang Nabi kan? Okey. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina kan, siapa yang pergi kat Madinah, ada satu perkampungan ni, perkampungan ni lah yang menyanyikan ataupun yang menasyidkan lagu ni, telah turun bulan purnama kepada kami. Bila mana dia panjat pokok tamar ni, dia tengok rombongan Nabi dah nak sampai. Mereka pun bernasyid lagu ni kerana sukanya Nabi datang. Okay, next. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Okay. Baru Ustaz nak cerita tentang Maulidur Rasul ataupun birthday Nabi. Kenapa kita nak cerita birthday Nabi ni? Kenapa sekolah Putrajaya Pesen 5 ni buat program ni malam ni secara online? Ada 145 orang malam ni yang bersama-sama dengan kita. Kenapa? Sebab kita nak aplikasikan sunnah Nabi. Adik-adik kena faham apa dia sunnah Nabi, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka. Sebab kalau kita sayang seseorang, kalau kita sayang mak kita ada cakap tak? Jangan lari. Jangan buat itu. Jangan buat ini. Mak suruh solat. Apa yang kita buat mak kita suruh, mak kita sayang tak kat kita? Contoh, pagi-pagi mak kita suruh kita mandi. Hari Ahad pun walaupun kita tak pergi sekolah, kita bangun pagi mandi, ambil wuduk, solat subuh berjemaah. Mak suka ke tak? Mak tak suka. Tak suka. Mak tak suka solat? Mak sukalah. Mak sukalah. Apalah kau ni? Kan? Mak suka solat, kata mak tak suka solat pula kan? Mak mesti suka. Mak kata ni anak soleh kan? Untungnya mak dapat anak macam ni. Tapi kalau mak kejut dia bangun subuh, tak bangun. Kejut kelas PDPR pun tak bangun. Main aja. Bangun-bangun, main game. Bangun-bangun, main game. Mak suka ke mak tak suka? Mak tak suka? Tak suka. Tak. Mak tak suka. Mak tak suka. Mak tak suka. Ya, kalau kita buat mak suka, mak sayang ke mak tak sayang? Sayang. Sayang. Sebab itu kalau kita buat apa yang Nabi suka, nanti Nabi pun sayang kat kita. Nabi sayang kat kita. Sebab tu kita nak dapatkan Nabi sayang kat kita. Sebab tu nak kena dengar ceramah malam ni. Supaya apa? Nabi sayang kat kita. Sebab tu nanti kalau awak nak tidur nanti, awak angkat tangan. Ya Allah, sayanglah aku. Ya Allah, bagilah Nabi pun sayang aku. Barulah tidur. Barulah doa awak ni malaikat pun amin. Kalau mak awak tengok ni, esok boleh belanja makan sedap-sedap ni. Sebab apa? Awak anak yang bagus, yang baik. Okay, next. Apa Ustaz nak sampaikan ceramah? Kita nak kenal Nabi SAW. Okay, adik-adik. Kenapa kita kena sambut maulid? Ataupun birthday Nabi ni? Siapa tahu cerita tentang Abu Lahab? Abu Lahab ni siapa? Abu Lahab ni Saudara Nabi. ya bagus, pandai lah saudara Nabi. Adalah orang daripada bapa saudara Nabi ataupun pak cik lah, pak cik Nabi. Tapi dia jahat. tapi dia jahat. Bila dia tahu Nabi bawa agama Islam, dia menentang Nabi. Dia musuhi Nabi sehingga kan siapa hafal surah Lahab? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Hafal? Okey. Cerita pasal apa tu? Pasal Abu Lahab. Siapa tu? Pasal pak cik dia yang akan dicampakkan dalam neraka. Tapi Abu Lahab ni bila dia dapat tahu Nabi lahir, dia suka, dia gembira. Sehingga kan
hari yang dia gembira Nabi lahir tu bersamaan dengan hari Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal secara jumhurnya, ulama bersepakat tarikh tersebut, maka dia diringankan azab. Tengok, orang yang dalam neraka ni dia pernah suka Nabi lahir dan dia diringankan azab. Abu Talib, siapa Abu Talib? Pakcik Nabi, yang jaga Nabi, yang pertahankan Nabi. Tapi sayang, Abu Talib dia tak masuk Islam. Dia tak beriman kepada Allah. Jadi, bila dia tak beriman kepada Allah, dia dicampakkan dalam neraka. Dalam hadis sahih ceritakan, Abu Talib ni dia akan diazab dengan azab yang paling ringan dalam neraka. Apa azab yang paling ringan dalam neraka? Dia akan dipakaikan terompah daripada api neraka sehingga menggelegak kepala dia. Otak dalam kepala ni menggelegak. Dia sayangkan Nabi tapi dia tak beriman kepada Nabi. Sebab itu kalau kita ni beriman kepada Allah, kita sayang Allah, sayang Islam, sayang Nabi pula, sudah pasti kita akan mendapat ganjaran. Lebih-lebih lagi malam ini ada 159 orang sekarang tengah menonton ceramah Maulid ni sebab tanda kecintaan kita pada junjungan kita Nabi SAW. Mudah-mudahan dikira sebagai amal soleh. Maksudnya ramai-ramai malam ini kita sambut Maulid secara online dan sebagainya, dengar ceramah untuk kenal Nabi, untuk sayang Nabi. Nanti dekat akhirat nanti Nabi pun sayang kita balik. Okay, next slide. Okay adik-adik, tengok. Bila Nabi SAW lahir, runtuh istana Kisra dekat Parsi. Nah, istana ni besar. Tapi bila hari Nabi dilahirkan, runtuh binaan. Orang yang sembah api, dipanggil kaum Majusi yang sembah api. Api sebelum ni tak pernah padam. Tiba-tiba masa Nabi lahir, api tersebut padam. Okey. Cerita tentang, tadi ada yang sebut tentang Abrahah nak runtuhkan Kaabah dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan kalau baca sampai habis tu ka'asfim ma'kul. Bukan aiskrim ma'kul, kan. Apa lagi? Malam tu diterangi cahaya, kan. Nabi lahir waktu malam nak bawa ke subuh, tapi malam tu sangat bercahaya seperti siang hari. Kan, gambaran ada sesuatu yang hebat berlaku. Itulah keputeraan baginda Nabi SAW. Okay, next slide. Okay, jom kita kenal Nabi. Ustaz dah ringkaskan dah. Ustaz dah buat poin-poin saja. Nabi ni dia tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Nabi ni, rambut Nabi ni dia tak kerinting sangat, dia tak lurus sangat. Sedang-sedang. Nabi ni, kulit Nabi ni dia tak gelap, dia tak cerah sangat. Launuhu ahmar. Warna dia kemerah-merahan. Kulit Nabi ni. Nabi ni, tubuh Nabi ni tegap. Sasa. Jangan tengok perut ustaz. Nasib baik tak nampak. Kan? Perut ustaz pun macam mak mengandung yang tak melahirkan anak. Perut ustaz tak sama dengan perut Ustaz Hakimi. Perut Ustaz Hakimi dia dah kurus, kan. Ustaz sihat-sihat macam ni lah. Kan? Ada pula sahabat Nabi, dia tengok Nabi, dia boleh kira uban Nabi. Kira-kira ada riwayat kata 17 saja, ada yang riwayat kata 16 saja. Tak lebih daripada 20 helai. Hidung Nabi ni mancung. Maksudnya Nabi ni handsome. Dan wajah Nabi ni seperti bulan purnama. Sebab ada sahabat, dia tengok muka Nabi, dia tengok bulan purnama. Bulan purnama cantik tak? Bulan purnama cantik tak? Cantik. Tapi bila dia tengok muka Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wajah kau lagi cantik daripada bulan purnama. Maksud bulan purnama tu dah cantik dah. Tapi bila dia tengok muka Nabi, lagi cantik daripada bulan purnama. Okay, next slide. Ini fizikal Nabi.
Tadi pihak sekolah bagi tahu ada 172 orang tengah tengok kita secara live. Nabi ni apa? Paling sabar, paling berani, paling adil, paling menjaga diri. Siapa adik-adik yang paling berani? Ini baru nampak lipas, dia dah menjerit. Dah terus nyanyi lagu Didi and Friend. Kan? Lipas, oh lipas, ay 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 ay. Kan? Ustaz pun terpaksa tengok juga pasal anak-anak ustaz pun tengok. Kan? Tapi Nabi paling sabar. Sebab tu adik-adik kalau rasa susah, sabar. Kalau ayah marah je, pergi cakap ke ayah, ayah sabar, mami sabar, Allah suka orang yang sabar, Nabi seorang yang sabar. Kan? Lepas tu mak pun cakap, sabar, yang buat hal kau. Kan? Tak apa, sabar. Kan? Okey, Nabi seorang yang pemurah hati. Nabi suka bersedekah. Satu hari Nabi nak tidur, Nabi tanya isteri Nabi, Aisyah, wahai Aisyah, ada apa makanan dekat rumah kita? Aisyah kata, adalah lagi buah tamar, kan? Buah kurma tu, ada lagi buah kurma tu. Nabi bangun adik-adik, Nabi pergi bagi buah kurma yang ada ni kepada orang yang memerlukan, yang nak makan, yang tak ada makanan dan sebagainya. Nabi pergi bagi. Sampai tahap macam tu. Punyalah pemurahnya Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita kena contoh, kita kena ikut. Maksudnya Nabi ni seorang yang sabar, seorang yang berani, seorang yang adil, seorang yang jaga diri, seorang yang pemurah. Kalau kita nak jadi pemurah dengan apa? Dengan contoh gambar Nur Fahikah Afifah ni. Dia tunjuk gambar senyum kat ustaz. Kan? Jadi pemurah dengan senyuman. Jadi pemurah dengan ucapan salam. Jadi pemurah dengan bertanya khabar pun suatu bentuk pemurah juga. Ini peribadi Nabi. Okay, next. Tengok, Nabi menyukai bau-bauan. Maksudnya kalau orang tu wangi-wangi, Nabi suka. Sebab tu jangan busuk-busuk. Bangun pagi gosok gigi. Kenapa gosok gigi? Sebab Nabi suka wangian, Nabi tak suka busuk. Sebab tu kena mandi. Orang tak mandi busuk ke wangi? Gajah pun mandi tau. Sebab kalau gajah tak mandi, gajah tak pakai deodoran. Kan? Gajah tak pakai minyak wangi. Tapi gajah pun mandi. Nabi suka orang yang wangi. Nabi suka wangi-wangian. Kalau dekat rumah kita, ada tak minyak wangi? Pinjamlah sikit. Mak, pinjam minyak wangi sikit. Kenapa? Nabi kan suka wangi-wangi. Awak pun spray. Oh, wangi awak. Satu hari wangi. Kalau rumah dia tak ada minyak wangi, jangan pergi kat dapur pula. Adik cari apa ni adik? Ada tak spray nyamuk? Spray nyamuk. Dia pun spray nyamuk dekat baju dia. Lepas tu mak dia tanya, siapa yang bau nyamuk Aedes ni? Tak payahlah macam tu, kalau dah tak ada lah. Kan? Tapi sekurang-kurangnya ada wangi-wangian kat rumah dia. Tengok Nabi dia tak mencaci, tak maki hamun, tak mengutuk, tak memfitnah orang. Nabi pembela wanita. Nabi akan duduk makan bersama orang-orang miskin. Bukan nak dengan orang kaya je. Dengan orang miskin pun Nabi duduk sekali. Okay, next Ustaz. Tengok, Nabi suka bagi salam kepada anak-anak. Seorang sahabat Nabi, dia tunggu Nabi bagi salam sampai kali yang ketiga. Baru dia jawab salam. Waalaikumsalam. Jadi orang tanya dia, kenapa kau tunggu sampai 3 kali Nabi bagi salam baru kau jawab salam? Dia kata, aku suka Nabi doakan kesejahteraan pada aku. Sebab tu kalau adik-adik pergi sekolah nanti, kalau lalu dekat tangga tu cikgu, awak pun bagi salam. Assalamualaikum cikgu. Kan? Itu kalau awak seorang lah. Kalau 10 orang, kawan-kawan awak ada 10 orang, cikgu seorang je lah bagi salam. Jangan sampai 10 orang bagi salam. Assalamualaikum cikgu, assalamualaikum cikgu, assalamualaikum cikgu. Cikgu pun kena jawab, Waalaikumsalam. Kan? Ada 10 orang. Sebab tu dalam kelas kan seorang je cakap,
Bangun. Assalamualaikum cikgu. Kan? Jadi yang lain pun ikut ketua kelas. Jadi cikgu pun waalaikumsalam. Dia cikgu tak ada cakap kalau ada 40 orang dalam kelas, waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Tak ada kan? Sekali sahaja. Nabi dia tak pernah membeza-bezakan sesiapa. Nabi akan terima jemputan, Nabi akan sama-sama hantar jenazah dan sebagainya. Nabi tak membezakan manusia. Okay, next. Tengok cara adab pakaian Nabi. Adik-adik, Nabi pakai kain yang bertampal. Maksudnya Nabi pakai cara hamba. Jangan adik-adik pergi koyakkan baju pula. Oh, saya nak ikut Nabi lah, pergi koyakkan baju. Tak, maksudnya Nabi ni kalau baju Nabi koyak, Nabi jahit sendiri. Kan? Nabi kalau Nabi pakai baju baru, Nabi terus pakai. Cuba adik-adik tengok dekat almari mak, almari ayah. Banyak tak baju? Banyak kan? Habis siapa yang pakai tu? Kalau baju tu susun daripada Putrajaya sampai ke Seri Kembangan. Betul tak? Maksudnya apa? Banyaknya baju mak awak. Banyaknya baju ayah awak. Membazir. Kalau nak beli baju bukan salah. Tapi kita beli semasa perlu. Kan? Kalau tak perlu, ada banyak baju, sedekahlah. Bagi dekat orang yang memerlukan. Ada orang yang tak ada baju. Ada orang yang tak ada makanan. Kan? Semuanya boleh disedekahkan. Tengok, Nabi menyedekahkan pakaian lamanya kepada orang miskin. Nabi mula pakai sebelah kanan. Okey, Ustaz tanya. Kita masuk masjid kaki kanan ke kaki kiri? Siapa nak jawab? Pandai. Okay, good. Masuk rumah kaki kanan ke kaki kiri? Kanan. Okay, kanan. Bagus. Kanan. Okay, bagus. Okay, masuk tandas kaki kanan ke kaki kiri? Kiri. Okay, bagus. Okay, masuk kereta sebelah pemandu. Kaki kanan ke kaki kiri? Kanan. Kanan. Nanti bagi tahu dekat ayah ke mak awak masuk kaki kanan. Saya nak tengok macam mana ayah dengan mak awak masuk. Sebelah pemandu, adik-adik, macam mana nak masuk kaki kanan? Melompat ayah awak nanti. Kan? Kalau masuk pakai kaki kiri, bacalah doa. Itu je. Nak buat macam mana? Dah steering dia sebelah kanan, terpaksalah masuk pakai kaki kiri. Kan? Okay. Next. Apa lagi? Tadi pakaian. Okay, Ustaz. Ini contoh serban Nabi. Okay, next. Nanti adik-adik ada masa minta Ustaz ajar pakai serban. Okey, ini tengok adab makan Nabi. Nabi suka makan ramai-ramai. Nabi tak sorok-sorok makan seorang-seorang. Nabi suka ramai-ramai makan. Nabi suka makan daging kambing. Nabi akan makan makanan yang tak terlalu panas, kan? Nabi akan makan makanan yang berada di hadapan Nabi dulu. Kan Nabi akan persilakan orang tua dulu makan. Nabi tak menggemari makanan yang berbau busuk. Kadang-kadang ada orang dia suka makan durian, bagi dia tak bau busuk. Dia suka makan durian, tapi ada orang dia rasa durian ni bau busuk. Sebab tu bila semayang gosoklah gigi. Ada orang makan petai, makan jering. Contoh macam ayah awak kan. Ayah awak lepas makan petai, makan jering, makan durian, ada tak dia buat ke awak burp? Kan? Ada. Ayah awak buat kat awak macam tu. Kan? Bau wangi ke? Tak ada. Bau wangi ke bau busuk? Busuk. Bau busuk kan? Itu bau petai lah sebab dia makan petai. Takkan makan petai bau rambutan. Kan? Jadi cakap ke ayah awak. Ayah kalau dah makan petai tu dah bau busuk tu, kena gosok gigi. Sebab
Nabi dia tak suka bau makanan yang berbau busuk. Bukan tak boleh makan, boleh makan. Tapi kena bersihkan mulut. Okay, next. Adik-adik tengok tadi kita dah belajar dah beberapa sunnah dalam hidup Nabi yang Nabi ajar pada kita. Cuba adik-adik tengok Nabi SAW semasa kecilnya dijaga oleh Halimatus Sa'diyah, kan? Masa ayah, ibu dia meninggal, Abdullah meninggal, Aminah meninggal. Ni semua belajar kan kat sekolah, ustaz ulang-ulang aja. Kemudian Halimatus Sa'diyah jaga. Dalam jagaan tu atuk dia umur 8 tahun, atuk dia pula meninggal. Dan akhir sekali bapa saudara dia Abu Talib yang jaga Nabi. Nabi ni anak yatim. Kalau adik-adik ada mak, ada ayah, gembira tak? Gembira kan? Mungkin adik-adik ada rezeki salah seorang je ada. Sama ada mak ataupun ayah, pun anak yatim. Ada yang dua-dua pula tak ada. Yatim piatu. Nabi daripada kecil lagi yatim piatu. Tak kenal mak dia, tak kenal ayah dia. Sedih tak? Sedih. Tapi Nabi ada Allah. Nabi ada Allah. Adik-adik kalau tak ada mak ataupun tak ada ayah, jangan sedih. Adik-adik ada Allah. Innallaha ma'al mu'minin. Innallaha ma'as sabirin. Adik-adik sabar, adik-adik beriman, Allah yang bersama dengan adik-adik. Nampak tak? Allah bagi tahu, awak jangan sedih. Kita ni jangan sedih. Allah ada bersama-sama dengan orang yang sabar, bersama-sama dengan orang yang beriman. Okay, next. Dan Nabi dibesarkan sampai Nabi remaja, umur 40 tahun Nabi menerima wahyu yang pertama. Tengok, Nabi sampaikan dakwah. Nabi sampaikan dakwah ceramah ni, orang baling batu, orang baling najis, orang baling kata-kata yang kesat, kata-kata yang buruk. Dalam Quran dia sebut apa? Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Orang panggil Nabi ni orang gila. Orang panggil Nabi ni tukang sihir. Tapi Nabi sabar tak? Nabi sabar. Nabi terus sampaikan agama. Nabi terus berdakwah. Sebab tu adik-adik, kerja dakwah ni bukan kerja ustaz je. Bukan kerja cikgu je. Kerja awak juga. Kerja semua orang. Apa maksud dakwah? Mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Contoh, ada kawan awak, best friend awak, dia tak pergi kelas online. Kan? Awak pun WhatsApp dia. Kenapa kau tak masuk kelas online? Alah, aku malas lah. Kan dia cakap. Mana boleh malas? Kita kan pelajar. Kita kenalah study. Kalau kita tak study, nanti kita stupid. Kan? Jadi kawan awak pun dengar. Oh, yelah. Nanti aku tak tahu. Jadi aku kena belajar. Jadi itu adalah dakwah. Maksudnya apa? Mengajak kepada kebaikan. Adik-adik tengok. Nabi SAW tak pernah tinggalkan kita dengan harta benda. Nabi tak pernah tinggalkan kita dengan empire perniagaan. Tak ada. Nabi tak pernah tinggalkan kita dengan kereta yang mewah ke, unta yang banyak ke, tak ada. Nabi tinggalkan kita dengan Quran, dengan hadis Nabi supaya apa? Kita selamat dunia dan akhirat. Okay, next. Tengok, sampai Nabi wafat pun, sampai Nabi rasa sakitnya mati pun, Nabi ingatkan kita. Bahkan dalam riwayat hadis, bila Nabi dibangkitkan daripada kubur, maaf, Nabi orang yang pertama bangkit daripada kubur, Nabi akan tanya, Kaifa ummati ya Jibril? Macam manalah umat aku ni wahai Jibril? Nabi sayang kat kita. Hidup Nabi, Nabi ingat kat kita. Dalam keadaan Nabi nak sakit mati pun Nabi ingat kat kita. Nabi bangkit daripada mati pun nanti Nabi tanya kat kita macam mana. Maksudnya apa? Sayang tak Nabi kat kita adik-adik? Sayang kan? Sebab tu sayang. Kena sayang Nabi. Okay, next.
Okey, sayang Nabi, jom selawat. Sallallahu Selawat. alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatan Rahmani Alhamdulillahi alladhi a'tani هذا الغلام الطيب الأرداني. Okey. Nanti tanya cikgu, tanya ustaz, saya nak selawat lagi, nanti ustaz ajar. Okey, next. Okey, ustaz dah nak dekat habis dah, lagi beberapa minit saja lagi. Okey, next. Adik-adik, mungkin ada ibu bapa kat sini. Cuba kita tengok macam mana Nabi ajar didik keluarga Nabi. Nabi panggil isteri dengan gelaran yang manja, yang baik. Maksudnya dalam keluarga kita panggil orang yang kita dekat dengan kita ni dengan nama-nama yang baik. Macam contoh Humairah, Nabi panggil isteri Nabi Aisyah sebab isteri Nabi pipi dia kemerah-merahan. Nabi panggil Humairah, panggil comel kan. Dekat Malaysia ni tak boleh panggil comel, nanti Oyen yang datang. Miau. Kan? Oyen tak tahu. Kucing warna oranye tu. Kucing mengada, kucing mengada. Yelah, kucing mengada sebab orang panggil dia comel kan. Banyak orang panggil kucing tu ni Oyen. Oyen, okey. Lepas tu mak dengan ayah awak panggil sayang tak? Sayang, panggil tak? Kan? Masa tengah sayang panggillah sayang. Masa marah sikit panggil yang. Nanti dah tua tinggal apa? ANG je. Pak Ang. Mak Ang. Kan? Nanti balik pada masjid dia batuk. Bapak kau dah balik, dia kata. Kan? Sedangkan Nabi ajar ni sampai Nabi wafat, panggil dengan gelaran yang baik, sayang, manja, darling kan. Kita pun dengar, Dali kan ubat gigi. Kan, lantak kau lah. Okay, next. Tengok ni, Nabi ajar mandi bersama isteri. Kalau awak, ada tak kat rumah mak dengan ayah dia gaduh-gaduh? Ada tak? Tak ada. Oh, tak ada. Ada. Ada kan, kadang-kadang gaduh. Biasalah gaduh. Kan? Okey. Ni Ustaz nak nasihat dengar. Kalau awak tengok mak ayah awak gaduh, awak cakap dekat mak dengan ayah awak, Mami, Daddy pergi mandi sekarang. Kan? Pergi mandi sekarang. Sebab apa? Sebab Nabi mandi dengan isteri dia. Nanti ayah awak pun cakap, mana boleh nak mandi sekali. Dulu mak kamu pinggang dia 24. Kan? Sekarang dah 44. Bila air tak muat. Kan? Tapi ini adalah cara supaya mak dengan ayah awak tak gaduh. Pergi mandi. Kan? Okay, next. Nabi hantar isteri keluar rumah. Ada tak ayah dia panaskan kereta mak dia, lepas tu hantar mak dia keluar rumah, mak dia nak pergi kerja. Ada tak? Ada. Bagus. Ada. Good. Itu Ada. tanda sayang. Okey, tanda sayang. Okey, next. Tengok banyak tak kita belajar malam ni? Banyak kan? Tengok Nabi suapkan makanan. Ada tak awak tengok mak awak suapkan dekat mulut ayah makan? Ada. Ayah suapkan kat mulut mak? Ada yang kata ada yang kata tak ada kan. Awak pun sebagai anak boleh suapkan. Boleh suapkan dekat mulut mak, dekat mulut ayah. Kan dulu mak dengan ayah suapkan kat mulut awak. Nanti awak suapkan pula. Mami, sini saya nak suapkan. Kalau kita suapkan makanan, tanda sayang tak?
Sayang. Tanda sayang. Sayang. Okay, next. Next. Kita boleh buat. Ini benda-benda yang kita boleh buat adik-adik. Okay, Nabi suka puji isteri. Kita pun cakap dekat mak, dekat ayah. Ayah, pujilah mami tu. Mami masak sedap tau. Nabi pun puji isteri Nabi. Awak cantik, apa. Next. Comelnya awak. Kan, comelnya awak. Next. Kan, tak ikhlas. Ini nama dia pujian tak ikhlas. Okay, next. Jangan jadi macam ni. Tengok tu. Kawan dia kata, jangan kawan dengan dia, dia hitam. Ni tiga-tiga ni semua hitam juga Ustaz. itu dah. Diorang pun hitam dari orang tu. Diorang pun hitam juga. Dia kata jangan kawan dia sebab dia hitam. Dia pun hitam juga. Kan? Lagi hitam. Dia tak hitam pun. Okay. Next. Aduh, hai. Kan. Apa lagi? Pukul berapa dah ni? Dah nak habis. Dah mengantuk dah. Okay, next. Belum. Next. Kau ni kan. Kalau nak ceramah, nak tengok Maharaja Lawak Mega, bukan main lagi. Okay, next. Alhamdulillah, kita dah habis. Okay, next. Selawat ke atas Rasul sekali. Okay, jom. Last kita selawat ni. Kan kita sayang Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Okay, next. Next. Nabi sebagai idola. Kan, Nabi sebagai idola. Kan, maksudnya inilah tajuk yang Ustaz bawakan pada semua figura ataupun kita kata Nabi ni idola kita yang abadi sampai bila-bila. Adik-adik jangan jadikan penyanyi, jangan jadikan orang politik, jangan jadikan orang pemimpin ke sebagai idola. Jadikan idola contoh adik-adik kena ikut sampai mati, sampai bila-bila. Ialah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So Ustaz pun dah nak habis. Okay, next. Jadi sebagai akhirnya, next, Ustaz mohon maaf sekiranya terkasar bahasa dan sebagainya. Cukup pukul 10 malam. Pak Haji, Pak Lebay, thank you, bye-bye. Kan? Okay, terima kasih atas jemputan daripada pihak sekolah. Dan semoga adik-adik dapat mengamalkan sunnah Nabi dan jadikan Nabi sebagai contoh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu. Kita masih ada sesi lagi. Jangan ada yang leave lagi. Tunggu dulu. Kurali. Okey, tunggu dulu. Jangan ada yang live lagi. Terima kasih kita Ustaz. dengar dulu. Terima kasih Amirul Man, semua anak murid yang sertai pada malam ini.
Alhamdulillah selesai majlis kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semua yang hadir hari ini. Terima kasih. Okey. Jadi penyampaian yang sangat baiklah saya kira daripada PU kita hari ini. Kita mungkin pernah dengar cerita-cerita yang disampaikan ni tapi dah lama. Jadi bila kita menghadiri majlis-majlis macam ni, secara tidak langsung ianya menjadi satu proses untuk mengimbau kembali perkara-perkara yang kita telah ketahui sebelum ni. Dan untuk anak-anak murid, dia menjadi satu perkara yang baharulah untuk semua. Jadi pendedahan baharu. Jadi akan datang ni bila guru-guru pendidikan Islam, guru-guru bahasa Arab mengajar tentang sirah nanti, sedikit sebanyak anak-anak murid dah ada pendedahan tentang sirah Rasulullah kita sendiri. Okey, baik Ustaz. Jadi sekarang ni kita akan beralih ke sesi soal jawab. Saya tengok dulu. Okey. Sesi soal jawab kita akan jalankan secara lisan. Jadi kepada ibu bapa, guru-guru, waris, kalau ada apa-apa soalan, dipersilakan untuk angkat tangan. Saya akan pilih daripada orang yang angkat tangan ni. Ada tak apa-apa soalan yang nak diajukan kepada PU kita hari ini? Anak-anak murid pun kalau ada soalan beritahu, angkat je tangan. Ustaz panggil nama nanti. Jangan malu. Siapa ada? Jangan risau, insya-Allah PU kita boleh jawab semua. Guru-guru pun kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya. Ada? Okey. Tak apa, anak-anak murid boleh fikir dulu soalan. Okey Ustaz, saya bagi satu soalan dululah daripada pihak daripada saya sendiri lah kan. Kita ni Ustaz, dalam dunia sekarang ni, kita ni macam hadis katalah, Islam ni datang dalam keadaan yang asing, dia pun akan pergi dalam keadaan asing. Jadi bila akhir zaman ni, kita ni bila menjadi satu entiti yang asing, kita ni ibarat menongkar arus. Arus pemodenan ni kadang-kadang tak bergerak seiring dengan apa yang Rasulullah telah anjurkan kepada kita. Jadi sebenarnya macam mana dalam akhir zaman ni kita nak menghidupkan sunnah baginda, tapi dalam masa yang sama kita ni tak dilihat sebagai menongkar arus kemodenan yang datang ni. Macam mana tu Ustaz? Okey. Soalan yang susah daripada Ustaz Amirul. Kalau soalan ni senang dijawab, dah lama dah orang Islam ni berjaya, kan? Tetapi untuk makluman adik-adik semua dan cikgu yang bertanya, itulah tugas kita sebagai pendakwah. Jangan labelkan pendakwah ni kepada orang yang belajar agama sahaja. Kita ada kesedaran, kita tahu di kalangan sahabat Nabi juga bukannya orang Arab semata-mata. Ada yang pelbagai background. Ada yang orang Parsi, ada yang orang Habsyi, orang Habsyah dan sebagainya. Ada yang kerja biasa-biasa sahaja. Tapi mereka faham agama dan memperjuangkan agama. Begitulah juga kita hidup zaman ini yang diibaratkan Nabi bagi tahu tamuju ka maujil bahr, yang berada di atas perahu yang mesti akan terkena ombak fitnah. Orang hari ni suka dengar cerita sajad daripada dengar cerita Nabi. Orang hari ni lebih suka like kalau dia ni kelakar, dia ni cantik, dia ni famous, dia ni handsome. Orang tak suka dengar ceramah kalau ustaz ni garang, kalau ustaz ni tegur, orang tak suka. Tapi kita buat apa yang Nabi suka. Akhir zaman ni kita tak boleh nak memberikan semua orang setuju pada kita. Tak boleh nak bagi orang akan ikut kita semua. Tak. Tapi kita buatlah apa yang Nabi suruh kita buat. Kita buatlah yang menjadi kesukaan Allah. Jadi selagi mana kita ada prinsip itu, jati diri itu, jangan peduli apa orang kata, ustaz ni gini-gini, ustaz ni macam tu macam ni, tak apa. Yang penting kita buat apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suka. Itu yang Nabi sebut dalam hadis. Nanti akhir zaman kamu peganglah sunnah aku ni, kamu gigit sebagaimana gigi geraham kamu. Gigit segenggam-genggamnya, gigit segigitnya. Walaupun orang kata oh macam ni lah, macam tu, tapi kita ni berusaha bersungguh-sungguh. Hasilnya bukan menjadi nilaian di sisi Allah, tetapi usahanya itu yang menjadi nilaian kita.
Kita masuk syurga sebab Allah redha, bukan sebab banyak amalan. Kat situlah kita kena faham konsep ini. Jadi jangan lemah semangat Ustaz. Adik-adik pun begitu. Jangan lemah semangat. Teruskan ikut sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Jadi anak-anak murid semua dengar pesanan daripada PU tadi. Ingat, bukan keputusan, bukan hasil yang kita nakkan, tapi macam tu juga cikgu-cikgu dengan kamu. Cikgu-cikgu seboleh mungkin tak ada cikgu yang tak nak anak muridnya tak pandai. Kami semua nak kamu semua pandai. Tapi bukan semata-mata pandai itu yang menjadi ukuran kami. Tapi usaha kamu di dalam kelas, respon kamu kepada kami di dalam kelas, hasil kerja kamu kepada kami di dalam kelas. Jadi anak-anak murid, jangan risau. Dalam kehidupan ni, hasil dan keputusan bukan segala-galanya. Tapi usaha kita tu yang akan dinilai. Okey, jadi saya buka lagi ruang. Anak-anak murid, ada tak yang nak tanya kepada Ustaz ni? Jauh kita bawa Ustaz ni dari Negeri Sembilan. Cepat-cepat, jangan lepaskan peluang untuk bertanya. Okey, Siti Zahara Haji. Angkat tangan. Okey. Ada. Siti Silakan. Zahra nak tanya apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz cakap, saya Siti Nasyadania binti Muhammad Arslan daripada kelas 6 Diamond. Ustaz cakap Nabi Muhammad tak suka makanan yang berbau kan? Tapi kalau makan durian kat tepi jalan tu macam mana? Macam nak gosok gigi semua tu? Ustaz pun suka makan durian juga kan? Jadi lepas Ustaz makan favorite. Okay, good. Lepas Ustaz makan durian, Ustaz pun gosok gigi. Gosok gigi bagi hilang bau. Awak jangan buat dekat adik awak kan? Jangan lepas makan durian pergi tiup kat muka dia. Kan? Mestilah berbau busuk, nanti orang benci, orang marah. Itu maksud dia. Jangan buat orang tak suka. Adik-adik, Nabi bagi tahu kalau dekat jalan ni ada duri, ada paku, kita alihkan. Itu juga dapat pahala selemah-lemah iman. Maksudnya kalau pergi sekolah, kawan kita jangan sorokkan pensel dia, jangan sorokkan buku dia. Nanti dia cari-cari mana ni, dia bimbang. Kita pun gelak-gelak kat belakang. Nabi tak ajar macam tu. Nabi suruh tolong orang, Nabi suruh gembirakan orang, bagi orang suka dekat kita. Itulah maksudnya. Maksudnya bukan tak boleh makan durian Ustaz pun suka makan durian. Lagi-lagi kalau durian free. Okay. Nur Jazmina, silakan. Macam mana saya nak kuatkan semangat? Dah, soalan dia tu je. Macam mana nak kuatkan semangat? Okey. Untuk belajar online. Okey. Yang kalau nak kuat semangat untuk belajar online, pastikan ada biskut Tiger. Kan? Kalau ada biskut Tiger nanti awak pun kuat. Kan? Kalau nak belajar kuat untuk semangat, kuatkan semangat awak kena tahu kenapa awak belajar. Kan Ustaz dah bagi tahu tadi, kenapa awak hidup atas muka bumi ni? Sebab awak ada misi. Apa misi awak? Maksudnya awak ada tugasan. Tugasan awak ialah awak kena jadi pelajar Islam yang bagus. Awak kena jadi orang yang cemerlang. Orang yang hebat dunia dan juga akhirat. Kalau awak tahu misi awak ni, misi awak kena belajar sungguh-sungguh. Awak tak boleh main-main. Orang Islam, dia belajar sungguh-sungguh. Orang Islam, dia buat kerja sungguh-sungguh. Orang Islam, dia bagi yang terbaik. Orang Islam, dia buat semuanya excellent. Sebab itu yang Nabi ajar. Nabi dakwah sungguh-sungguh. Orang baling batu, orang baling luka kan. Nabi tak peduli. Nabi nak sampaikan juga dakwah. Itu orang Islam. Termasuklah juga cikgu-cikgu. Kita mengajar bukan sebab gaji hujung bulan. Kita mengajar sebab kita nak didik anak orang Islam supaya jadi hebat. Sebab tu bila kita buat macam tu, kita tak lemah semangat. Ada kala memang kita rasa down ataupun kita rasa duka cita, sedih.
kita buat orang tak hargai. Cikgu ajar, awak tak nak masuk kelas online. Cikgu sedih tau. Sebab cikgu nak prepare untuk ajar awak ni daripada pukul 2 pagi tak tidur. Pukul 3 pagi tak tidur. Nanti kelas pukul 8. Tapi tengok yang datang kelas 5 orang aja. Sedih tak? Sedih kan? Tapi cikgu dia kuatkan semangat. Kalau aku sedih, aku kecewa sekarang, nanti anak-anak yang 5 orang ni pun tak boleh belajar. Jadi dia kuatkan semangat. 5 orang ke, 50 orang ke, 500 orang ke, lillahi ta'ala. Aku buat ni kerana Allah. Adik-adik belajarlah kerana Allah. Allah suruh kita belajar. Nabi suka kita belajar jadi pandai. Boleh? Ya. Boleh. Ya. Hari kiamat dah nak dekat ke? Ya. Syurga. Saya ada soalan syurga. Bawah tapak kaki ibu ke? Apa maksudnya? Okey, maksud al-jannatu tahta aqdamil ummahat, maksudnya orang yang taat pada ibu dia, orang yang berbakti pada ibu dia, maka dia ni senang masuk syurga. Sebab ibu dia lahirkan dia susah. Jadi kalau dia derhaka, dia lawan cakap ibu dia suruh masuk kelas online, dia kata tak nak main gadget. Belajarlah, tak nak tengok Didi and Friend. Tak nak tengok Omah Hana je. Maka dia dah lawan cakap ibu dia. Sebab itu perumpamaan dalam bahasa Arab ni kata, orang yang taat ibu ni seumpama syurga di bawah tapak kaki ibu. Kalau adik-adik pergi dekat kaki ibu, ada tak syurga? Tak ada, tak nampak. Tak nampak kan? Kena silap-silap kena terajam. Tak nampak. Kan? Kena tendang pula kan? Memang tak ada. Bawah kaki ibu tu tak ada syurga. Tapi maksud dia kat situ ialah anak yang taat pada ibu dia senang masuk syurga. Okey, terima kasih Ustaz atas layanan soalan-soalan anak murid ni. Okey, sebelum kita teruskan lagi soal jawab ni kepada anak-anak murid semua. Sabar, dengar dulu Ustaz tengah cakap. Okey, kepada anak-anak murid SKPP 51, bila Ustaz tengah bercakap tu jangan potong. Tunggu Ustaz panggil dulu nama kamu baru kamu bercakap, okey? Macam tadi ni dah angkat tangan ni, Muhammad Irfan Fayad. Okey, silakan. Yang lain jangan potong, bila PU tengah terangkan kita dengar dulu, okey? Tunggu Ustaz panggil nama kamu. Okey, Muhammad Irfan Fayad, silakan. Hilang dah Irfan Fayadnya. Okey, Faris Ryan angkat tangan. Okey, Faris Ryan silakan. Ustaz, syurga kan bawah tapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu dengan ayah, macam mana? Soalan awak ni kan. Kalau tak ada ibu dan ayah, jangan lupa doakan ibu dan ayah. Itu juga tanda awak ni anak yang baik, yang mudah masuk syurga. Nabi pun tak ada ibu dengan ayah, ingat? Nabi anak yatim piatu. Jadi Nabi ajar macam tu. Jangan kita lupa doa dekat ibu dan ayah. Okey, seterusnya Said Muhammad Hibatullah. Ustaz, Ya. kenapa Allah bagi kita COVID? Allah bagi kita COVID supaya kita cari hikmah. Apa maksud hikmah? Di sebalik musibah ada hikmah. 2 tahun Allah bagi kita COVID supaya kita sentiasa buat amal baik. Kita tak tahu bila kita akan mati. Sebab tu kena buat amal baik. Duduk dekat rumah boleh sembahyang berjemaah. Duduk dekat rumah boleh baca Quran banyak-banyak. Duduk dekat rumah boleh belajar dengan secara online. Duduk dekat rumah boleh tengok mak, boleh tengok ayah. Duduk dekat rumah silap-silap dapat adik baru. Kan? Jadi maksudnya apa? Ada hikmah
di sebalik musibah ataupun COVID tersebut. Jadi manusia mengkaji benda yang baik yang Allah jadikan daripada perkara yang buruk diturunkan. Sebab tu adik-adik jangan marah Tuhan, jangan marah Allah. Kenapa ada COVID ni kena pakai topeng, tak boleh pergi jalan, tak boleh makan kat luar dan sebagainya. Semuanya Allah nak ajar kita supaya apa? Supaya sayang keluarga, supaya ada masa dengan keluarga, supaya boleh sembahyang berjemaah. Kat situlah hikmahnya. Okey, seterusnya. Okey, Ustaz akan terima beberapa sahaja lagi ya sebab kita nak limitkan, masa pun dah lewat. Ada yang nak tengok Maharaja Lawak Mega katanya. PU pun nak tengok Maharaja Lawak Mega. Okey. Jadi seterusnya Nur Farisha Atira. Nur Farisha Atira. Ya. Okey, sila. Hikmah sambutan Maulidul Rasul. Okey. Hikmah sambutan Maulidul Rasul, kita boleh ingat Nabi, kita boleh selawat banyak-banyak, kita boleh sayang Nabi. Kita nak sayang Nabi, kena kenal Nabi. Macam mana awak nak cari satu orang yang fikirkan tentang awak? Mak awak fikirkan tentang awak, maksudnya mak awak sayang awak. Ayah awak fikirkan tentang awak, maksudnya ayah awak pun sayang awak. Nabi pun fikirkan tentang awak. Maksudnya Nabi doa kepada Allah supaya Nabi boleh bagi syafaat kepada awak supaya awak masuk syurga. Jangan masuk neraka. Nabi fikirkan tentang kita sampai nangis-nangis Nabi. Minta ampun supaya kita ni dapat masuk syurga. Sebab itu kita kena kenal Nabi lah. Oh, barulah kita tahu Nabi sayang kat kita. Kita pun nak sayang sangat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmahnya. Dah macam rancangan Omah Hana pula. Okey. Okey. Selain daripada anak murid, daripada guru-guru ada? Anak murid pun kalau masih ada, guru-guru SKPP 51 pun kalau ada, dipersilakan. Kita ada ruang lagi untuk beberapa minit. Mungkin seorang dua lagi. Ada? Okey. Kalau daripada pihak guru pun tak ada, daripada pihak anak murid pun tak ada. Jadi saya kira kita bergerak ke fasa penutup kita lah ya, Ustaz. Boleh. Jadi pertamanya, ada lagi yang kat tangan last. Okeylah Ustaz bagi last seorang. Allah. Anak murid seorang last ni. Oh, kita tekan. Okey. Itulah insiden yang berlaku dalam kelas harian Ustaz. Betul? Allah, ada lagi. Ustaz, Ya, Hasanul Bahtiar. Siapa ni? buat daripada tanah di dunia kita ke tanah neraka? Okey, sebelum kita diciptakan, bumi ni telah ada. Siapa yang duduk dekat bumi ni sebelum Nabi Adam turun daripada syurga? Jin. Jadi kerja jin ni suka gaduh sama jin. Suka berbunuh-bunuhan. Sebab itu bila Allah nak ciptakan manusia, para malaikat ni dia membantah. Dia kata kenapa nak ciptakan manusia pula? Sebab nanti jin pun bergaduh, nanti manusia pun bergaduh. Jadi soalan adik tadi tanya, kita ni diciptakan daripada apa? Kita diciptakan daripada tanah dunia. So dalam banyak riwayat ceritakan kita daripada tanah. Bukanlah maksud, ala Ustaz, saya ni gelap ni maksudnya saya tanah hitam ke? Kan? Jangan fikir macam tu pula. Kan? Kita semua manusia ni sama saja. Tanah hitam ke, tanah putih ke, baju kompos ke, kan? Semua sama sahaja. Ada kemuliaan di sisi Allah. Okey, jadi untuk anak murid, untuk guru-guru, saya tutup ruang soal jawab. Kita beralih ke fasa penutup lah saya kira. Jadi terima kasih kepada PU Razi atas penyampaian yang saya kira amat baik, bersesuaian dengan sasaran kita malam ini, anak-anak murid, komuniti pendidikan, warga sekolah SK Pendidikan, SK Putrajaya Presin 51. Terima kasih PU.
penyampaiannya. sama-sama. Secara tidak langsung kita berjaya mengimbau kembali bersempena dengan birthday Nabi kita ni. Kita dapat mengimbau kembali kesusahan yang dialami oleh Nabi untuk memastikan kita pada masa kini dapat menikmati nikmat yang terbesar dalam hidup kita, iaitu nikmat Islam dan juga iman. Alhamdulillah. Jadi kepada anak murid semua, kepada warga pendidikan SK Putrajaya Persin 51, semoga kita terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, supaya usaha Nabi suatu masa dahulu ini tidak menjadi sia-sia. Kita kena ingat, kita ni bukanlah sesiapa. Allah tak memerlukan kita, kita yang memerlukan Allah. Islam pun tak memerlukan kita, kita yang memerlukan Islam. Kita ni bukanlah sesiapa tanpa Islam. Dan Islam akan kekal sebagai agama di sisi Allah tanpa kita. Jadi terpulang pada kita, sama ada kita nak ikut serta sekali dalam perjalanan mengejar redha Allah dan juga syurga Allah ni. Jadi insyaAllah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada PU. Jazakumullahu khairan kasiran. Betul-betul besar. Semoga kita semua mendapat pahala dan juga diberkati oleh Allah. Semoga kita berjaya juga menyemai benih saham kita untuk akhirat nanti. Semoga dengan pendedahan malam ini anak-anak murid semua, komuniti warga pendidikan SK Putrajaya Persin 51 menjadi lebih cakna dengan Rasul kesayangan kita. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada pentadbir Sekolah Putrajaya Persin 51 atas sokongan padu yang diberikan kepada program ceramah kita pada malam ini. Dari awal program sampai akhir, semua barisan pentadbir ada join dengan kita. Terima kasih juga pada panitia pendidikan Islam, unit bimbingan dan konseling dan juga unit D5 SK Putrajaya Persin 51 atas anjuran yang dianjurkan ini. InsyaAllah di masa akan datang, anak-anak murid PU, kalau berkesempatan kita akan adakan lagi program-program sebegini di masa akan datang. Semoga program-program ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan terus menjadi saham untuk kita di akhirat kelak. Jadi insya-Allah dalam dunia moden ni, janganlah kita yang menjadi fitnah kepada agama kita. Biarlah kita meneruskan sunnah-sunnah baginda. Mari kita hidupkan sunnah-sunnah baginda. Jadi sampai situ sahaja untuk majlis kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang sertai, terima kasih kepada semua yang membantu dalam menjayakan ceramah Maulidur Rasul kita pada malam ini, figura ikutan abadi. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Buka kamera, kita ambil gambar dulu. Okey, jom kita ambil gambar, JK dokumentasi ambil gambar. Okey, semua buka kamera. Okey, dah ready? Senyum dekat kamera tu, senyum dekat kamera. Okey, JK dokumentasi ambil gambar. Okey semua. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekali lagi semua. Kita senyum. Okey, 1, 2, 3. Okey. Norma baru, gambar pun cara barulah. Okey, jadi terima kasih anak-anak murid semua. Okey, bye. Beli. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih dekat PU sekali. Salam. Bye. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Cikgu Rafi. Streaming boleh